TV KPM. No. Cantik yang bangunan-bangunan ni, tinggi-tingginya. Ada kereta api lah. Ada pokok kat atas ni. Wait. Ini ada gunung, ada sungai, ada sebiji rumah. No. Nak belajar apa kita hari ni? Pening ah. Apa ya? Hai. Oh, tinggi je bangunan ni. Okey. Fizi. Cikgu. Tengok. Ya, cikgu, saya tengah. Nampak ni? Nampak, Rumah cikgu. tradisional Melayu. Ya, cikgu. Di sana? Rumah pangsa, cikgu. Itu yang kita akan belajar sebentar lagi, iaitu pertempatan di Malaysia. Tapi sebelum tu, jom kita kenalkan siapa guru kita hari ini. Jom saksikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM bersama dengan Abang Fizi, bersama-sama dengan semua yang sedang berada di rumah sekarang ini yang tengah menumpukan perhatian kepada skrin televisyen sekarang ini. Okey, hari ini Abang Fizi tidak seorang-seorang. Abang Fizi bersama-sama dengan Cikgu Zaki kita. Ya. Apa khabar, Cikgu? Baik. Alhamdulillah, saya agak bergaya pada hari ini. Dan kami tidak berdua. Kami bersama-sama dengan Cikgu Jurubahasa kita, iaitu Cikgu Rohaya Muhammad Hatta daripada SMPK Vocational Indahpura Kulai, Johor. Yang akan bersama-sama kita pada hari ini. Baik, Cikgu. Hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran geografi tingkatan 1 ya, Cikgu ya? Ya, betul. Fizi. Sebelum itu, Fizi. Ya, Cikgu. Fizi hanya perkenalkan 3 orang. Sebenarnya ada 4 lagi murid-murid kita sedang berada dalam talian. Kita perkenalkan dulu, boleh? Silakan, Cikgu. Kenalkan, Cikgu. Okey, kita nak jemput Alif. Mana Alif? Alif. Sila lambai, Alif. Hai, Alif. Hai, Alif. Okey, murid kita yang kedua adalah Adif. Hai, Adif. Hai, Adif. Okey. Kemudian Arvin. Hai, Arvin. Senyum sikit, Arvin. Kemudian ada bunga seorang dekat situ, iaitu Kaushi. Hai, Kaushi. Mereka ni daripada SMK Seberang Jaya Perai, Pulau Pinang. No. Betul, Fizi. Daripada Penang, cikgu pun daripada Penang hari ini. Cikgu, teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Okey, murid-murid, kita akan belajar hari ini iaitu salah satu topik tingkatan 1, iaitu bab 9, iaitu pertempatan di Malaysia yang Fizi tengok tadi. Itu antara pertempatan antara bandar dan juga luar bandar. Sebelum tu, murid-murid, kita buat ulang kaji sikit. Boleh, murid-murid? Boleh, kita buat ulang cikgu. kaji sikit. Okey, tunjukkan saya simbol okey. Okey, sebelum ni cikgu kamu dah ajar berkaitan dengan taburan penduduk tentang manusia. Sekarang ni kita akan belajar tentang tempat tinggal kita, tempat tinggal penduduk di Malaysia ataupun kita panggil pertempatan. Pertempatan, cikgu. Okey, Ya. Fizi asal dari kampung ataupun dari bandar? Saya daripada luar bandar, cikgu. Luar bandar. Di mana, Fizi? Di kampung Pantai Besar, Batu Kerau, Perak, cikgu. Oh, dari Perak. Ya, cikgu. Okey, murid-murid kita daripada Seberang Jaya, dari bandar. Betul, dari bandar? Betul, Alif? Betul, Alif? Dari bandar. Ya, okey, baik. Kalau semua dah bersedia, kita akan lihat perbezaan antara bandar dan luar bandar. Macam mana kita boleh katakan sesuatu tempat itu sebagai bandar? Itu adalah bergantung kepada dari segi jenis. Okey, jenis ataupun jumlah bilangan penduduk yang ada di satu kawasan. Contohnya, kalau di bandar sana mesti melebihi daripada 10,000 orang di sini ya. Oh, okey, 10,000 orang, iaitu terdiri daripada banyak kemudahan awam, kemudahan asas yang disediakan di kawasan bandar yang menjalankan kegiatan ekonomi seperti perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan juga perkhidmatan. Berbeza dengan kawasan luar bandar.
penduduknya kurang daripada 10,000 orang. Kemudian kemudahan asas yang minimum, kemudian antara aktiviti yang dijalankan adalah sektor pertanian, penternakan ataupun industri desa. Okey, kemudian kawasannya sederhana dan berciri tradisional. Seperti yang Fizi tegur tadi, kita dapat lihat di kawasan luar bandar ni, dapat lihat rumah-rumah tradisional berbanding dengan kawasan luar bandar ada rumah apa Fizi? Tinggi-tinggi semua. Oh, ada rumah pangsa cikgu. Ya, betul. Rumah pangsa boleh memuat ramai penduduk berbanding dengan kawasan di luar bandar disebabkan oleh faktor tarikan di segi peluang pekerjaan. Benar, Betul Fizi? cikgu. Benar cikgu. Kenapa Fizi datang ke bandar? Sebab peluang pekerjaan lah cikgu. Ya. Ataupun kalau katakanlah Fizi ada peluang untuk tinggal di luar bandar, boleh buat perniagaan. Adakah Fizi nak tinggalkan bandar, nak pergi ke luar bandar macam mana? Semestinya saya akan memilih untuk tinggal di luar bandar cikgu. Okey, itulah orang luar bandar, orang kampung akan tetap balik ke kampung, betul? Benar cikgu. Okey, baiklah murid-murid, kita akan lihat pula dari segi satu lagi subtopik itu berkaitan dengan 4 pola pertempatan yang ada di Malaysia. Itu yang pertama sekali adalah iaitu berpusat. Bermaksud pertempatan itu tertumpu di sesuatu kawasan atau jalan raya atau persimpangan jalan raya. Dan yang kedua adalah berkelompok. Bermaksud ada kelompokan di contohnya di kawasan pertanian seperti Felda. Okey, dasar kerajaan mengkelompokkan penduduk itu di satu-satu tempat sebabkan oleh jauh daripada kemudahan asas. Okey, biasanya berada di kawasan pedalaman. Baik cikgu. Okey, yang ketiga adalah kita dapat lihat adalah berjajar. Berjajar di sepanjang jalan raya atau berjajar di sepanjang pantai ataupun di sepanjang sungai. Dan yang keempat adalah berselerak. Okey, berselerak tu apa? Saya nak tanya Arvin, kalau berselerak tu macam mana? Macam mana Arvin? Rumah dibina berjauhan. Berjauhan antara satu sama lain. Kalau berterabur cikgu macam mana cikgu? Bertabur boleh? Boleh juga. Maksudnya di sana satu, di sini satu. Tapi biasanya di kawasan luar bandar lah. Faham cikgu. Tak wujud di kawasan bandar. Okey, baiklah. Kalau murid-murid dah bersedia, saya nak tanya soalan. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Adif, senyum sikit Adif. Okey, soalan yang pertama saya nak tanya. Baik. Nyatakan jenis pertempatan dan pola pertempatan di Malaysia. Silakan Adi. Okey, siapa nak cuba? Angkat tangan. Siapa nak cuba angkat tangan? Okey, boleh angkat tangan? Okey. Kaushi, silakan. Kaushi dulu, silakan. Jenis pertempatan. Bandar dan luar bandar. Betul, Yeay. Kaushi. Okey. Hebat. Kemudian pola pertempatan di Malaysia. Arvin tadi angkat tangan. Silakan Arvin. Pertempatan berpusat, pertempatan berselerak, pertempatan berjajar dan pertempatan berkelompok. Wow. Okey, betul Arvin. Yeay. Okey, saya bagi 5 bintang untuk Arvin dan juga Kaushi. Okey. Tepuklah kawan-kawan, tepuk. Okey. Baik. Kita lihat kuis yang kedua. Berikan contoh jenis pertempatan di Malaysia. Okey, kita lihat contoh-contoh di mana. Okey, saya nak minta Alif dengan Adif lah. Okey. Kita bantu kawan-kawan kita di rumah. Berikan contoh. Silakan Alif. Alif, silakan. Contoh jenis pertempatan di Malaysia. Kalau di bandar di mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Benar. Okey. Ada lagi tak? Selain Kuala Lumpur. Seberang Jaya? Seberang Jaya tak betul? Betul. Betul. Okey. Baik. Saya nak minta Adif pula. Okey. Contoh pertempatan di luar bandar. Luar bandar pula Adif. Silakan Adif. Luar bandar. Alordes. Alorejis. Kampung kamu ke macam mana? Ya itu. Di mana tu? Semua murid-murid dekat rumah nak tahu di mana. Cuba Abang Mai. Abang tak tahu kat mana tu. Dekat Perlis. Oh, kat Dekat Perlis. Perlis. Okey. Alor Redis yang nama dia ya? Kampung. Kampung Alorejis. Okey, itu Baik. antara contoh-contoh pertempatan yang jenis pertempatan yang ada di Malaysia. Okey, Fizi. Baiklah. Nampaknya kita punya adik-adik kita di rumah pun nampaknya bersemangat lagi ni cikgu. Ya. Berapa markah untuk mereka berempat cikgu? Okey, saya bagi 5 bintang
untuk keempat-empat murid-murid kita di dalam talian sekarang. Ya, tepuk sikit. Okey. Baiklah cikgu, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM dalam menengah rendah masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan kita ditemani oleh Cikgu Zaki daripada SMK Penanti Bukit Mertajam Pulau Pinang. Hari ini kita bersembang-sembang, kita belajar tentang mata pelajaran geografi tingkatan 1 pertempatan di Malaysia. Baik Cikgu Zaki, teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Fizi dan murid-murid di rumah. Ya, cikgu. Ada murid-murid yang sedang berada dalam talian. Ya. Tadi kita dah belajar tentang jenis pertempatan di Malaysia. Sekarang kita nak fokus lagi kepada pola pertempatan di Malaysia yang terdiri daripada 4 jenis tadi, iaitu berpusat, berkelompok, berjajar dan berselera. Okey, ataupun dalam singkatan senang PJSK. PJ, Selasa dan Khamis. Oh. Boleh Fizi? PJ, Selasa dan Khamis. PJ. Okey, ini J. Okey. Ini K. Kemudian ini adalah S. Oh. PJ, Selasa dan Khamis. Pusat, jajar, Pusat, kelompok, selera. Selera. Okey. Okey, kita masuk satu persatu. Okey. Iaitu pertempatan berpusat. Okey, berpusat maksudnya pertempatan itu dibina sangat rapat. Yang Fizi tunjukkan kepada murid-murid seperti tadi berkaitan dengan kawasan bandar sangat rapat. Ada rumah pangsa, ada rumah kondominium yang tinggi yang boleh memuatkan ramai penduduk. Antara kawasannya adalah tetap biasanya di kawasan persimpangan jalan raya ataupun taman-taman perumahan. Contoh di kawasan berpusatlah Bandar Tun Razak Kuala Lumpur. Biasanya kawasan ini berkait rapat dengan pusat perniagaan, pelabuhan ataupun rumah ibadat. Okay, maksudnya di bandar ni banyak pusat-pusat perniagaan. Kalau nak dapatkan bahan-bahan, barang-barang, kita pergi ke bandar. Okey, kalau nak dapatkan hasil-hasil produk pertanian, kita pergi ke luar bandar. Luar bandar. Nak cari kambing boleh dapat dekat bandar? Jarang cikgu. Jarang, tapi kambing yang dah siap dipotong. Kalau yang masih segar tak bolehlah. Betul cikgu. Okey, baik. Kita lihat pula yang kedua iaitu pertempatan berkelompok. Dia ada kelompok-kelompok. Okey, contohnya kita kata kelompok lelaki, kelompok perempuan. Tapi dalam konteks tajuk ni adalah kelompok di segi pertempatan. Maksudnya dah tersusun, teratur, terancang. Biasanya adalah dasar kerajaan, iaitu di bawah rancangan pembangunan tanah persekutuan, iaitu contohnya adalah Felda Trolak Perak, Felda Air Tawar Johor dan Felda Sahabat di Sabah. Pernah pergi Felda Fizi? Pernah cikgu. Ada apa dekat ni Felda? Saya punya mak saudara saya di Felda Trolak cikgu. Okey. Okey Fizi, saya nak tanya murid-murid kita. Okey, ada kegiatan ekonomi apa yang ada di Felda? Siapa nak jawab angkat tangan? Kegiatan ekonomi apa? Ada pertanian tak? Ya, Adif. Silakan Adif. Silakan Adif. Ada pertanian ke? Pokok apa tu? Pokok getah. Pokok getah. Okey. Okey, pokok kelapa sawit. Ya. Ada penternakan yang dijalankan di Felda? Okey, Arvin. Silakan Arvin. Silakan Arvin. Peternakan apa? Ada. Peternakan ayam, peternakan kambing, peternakan lembu. Ya, betul Arvin. Hebat. Baik. Okey. Baik, seterusnya kita masuk pula pertempatan berjajar. Maksudnya pertempatan ni dibina sepanjang jalan raya, sepanjang sungai, ataupun di sepanjang pinggir pantai. Okey, biasanya sederet saja, hampir-hampir seragam. Okey, antara contohnya di kawasan Sungai Rajang di Sarawak, kemudian pesisiran pantai Kuala Besut Terengganu. Okey, saya nak tanya Alif lah. Alif ada Alif? Okey, di mana kampung kamu Alif? Alif, silakan Alif. Alif.
Tok Ya, Bali, Alif. Kelantan. Tok Bali, Kelantan. Oh, Kelantan kita. Kawasan kawasan pinggir pantai, betul? Ya, cikgu. Ya. Ha. Biasanya rumah di sana tu berciri apa? Moden atau tradisional? Tradisional. Macam mana tradisional tu? Bagi contoh. Acur royak Batu sikit. ke ataupun kayu ke macam mana? Lagu mana tu? Diperbuat daripada kayu. Ya, Dia buat betul. daripada kayu. Bijak, hebat, Alif. Baik. Fizi nampaknya macam dari Kelantan ke macam mana? Saya mana-mana pun boleh. Mana-mana pun Ya. boleh. Okey. Baik. Seterusnya kita masuk pula iaitu pertempatan berselerak. Baik. Okey, iaitu berselerak ataupun berjauhan antara satu sama lain. Kelihatan macam tidak seragam. Okey, maksudnya berjauhan antara satu sama lain. Biasanya di kawasan di mana, Fizi? Kalau Saya berselerak rasa ni? Berselerak ni dekat Bukit Tinggi tu. Bukit Tinggi Pahang dan Kundasang di Sabah. Fizi pernah pergi Kundasang? Pernah cikgu berkali-kali cikgu. Okey, Fizi nampak rumah tu macam rapat ke atau jauh-jauh? Dia jarang-jarang cikgu. Jarang-jarang jumpa. Jarang-jarang jumpa rumah. Okey, biasanya kegiatan ekonomi apa yang ada di Kebanyakannya pertanian di sana cikgu. pertanian? Tanam sayur. Tanam sayur. Sayur hawa sederhana seperti Cameron cikgu. Highland. Ya cikgu. Okey, murid-murid kena pergi ke Kundasang Sabah untuk lihat pertempatan berselerak. Okey, murid-murid dah bersedia, kita nak buat perbincangan sedikit berkaitan dengan salah satu daripada lokasi yang ada di Malaysia. Okey. Kalau murid-murid dah bersedia semua? Angkat tangan. Baik. Semua dah bersedia cikgu. Okey. Berdasarkan gambar di sebelah, jelaskan dengan contoh jenis dan pola pertempatan tersebut. Okey, sebelum tu kita fikir dulu. Kawasan ni di mana ni, murid-murid? Macam biasa tengok ni. Ada jambatan angkat, ada macam sungai, ada macam pinggir pantai. Okey, contoh di mana? Lokasi ni di mana? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Baik, Ya, Alif. Silakan Alif. Alif. Silakan Alif. Terengganu. Terengganu besar. Lebih tepat di mana? Spesifiknya di mana? Okey. Kuala Terengganu. Betul. Terengganu. Bijak, hebat. Okey. Baik. Okey, kita dapat lihat adanya apa lagi? Ada dua jenis ciri-ciri fizikal kat sini. Satu ada sungai, satu lagi Ada apa? ada laut yang luas, iaitu di kawasan pinggir pantai. Okey. So kita akan bincangkan satu persatu. So kita nak lihat dari segi jenis pertempatan di sini. Siapa yang boleh bagi tahu kepada murid-murid di rumah? Ya, Arvin. Jenis pertempatan di lokasi ini ya. Sila huraikan Arvin. Bandar. Pertempatan bandar. Bandar. Okey. Kalau pola pertempatan? Okey, orang lain pula. Kita minta Adif pula. Pola pertempatan tersebut. Ya, Adif? Berpusat. Berpusat. Sebab apa kamu kata berpusat? Nyatakan. Sebab bangunan dia dibina secara rapat-rapat. Okey, bangunan dibina secara rapat-rapat. Lagi? Kenapa di sini tak ada? Okey, di sini kosong. Kenapa sini kosong? Sebab tempat tu masih baru lagi. Masih baru baru lagi. Mungkin menunggu untuk pembinaan. Okey, tak apa murid-murid. Ada lagi nak bantu murid-murid di rumah untuk bincangkan lagi tentang pertempatan atau jenis pertempatan di bandar ni. Macam mana kita boleh katakan dia di bandar? Adakah bandar tu mesti duduk di pinggir pantai? Bandar ni mesti berfungsi sebagai apa? Kusyalah, silakan. Ada jawapan? Kenapa kita kata kawasan ni bandar? Ada apa? Silakan, Kusyalah. Ada kedai tak? Ada kedai tak, Kaushi? Ada banyak kedai tak? Kaushi. Silakan, Kaushi. Ya, ada Ada banyak kedai. kedai. Okey. Tak apa, kita semak jawapan sama ada betul ke tak. Okey. Kita lihat di sini jawapannya, iaitu lokasi di Kuala Terengganu. Betul lah, lokasi di Kuala Terengganu. Betul. Jenis pertempatan adalah bandar, kemudian pola pertempatan adalah berpusat, iaitu di kawasan di pinggir pantai dan di muara sungai.
Tadi sebentar tadi kita cakap di sepanjang sungai adalah berjajar. Betul tak murid-murid tadi? Betul saya cakap tadi berjajar, kemudian di sepanjang pinggir pantai juga berjajar. Tapi dalam situasi soalan ni dia dah makin lama makin meningkat dari segi komposisi penduduk, meningkat dari segi pertempatan. Dia dah berubah daripada fungsi sepatutnya tadi kawasan luar bandar yang berjajar di sepanjang sungai tadi ataupun berjajar di sepanjang pinggir pantai ini dah berubah peranan atau fungsi dia. Dia dah lebih tertumpu kepada sesuatu kawasan menyebabkan dia semakin padat. Kita katakan dia dah berpusat. Maksudnya dia telah berubah fungsinya daripada di luar bandar telah berubah menjadi bandar. Ya, cikgu. Kalau bandar boleh bertukar di luar bandar tak, Fizi? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Hanya luar bandar boleh bertukar menjadi bandar. Okay, baik, cikgu. Berapa bintang nak dihadiahkan kepada keempat-empat adik saya ni, cikgu? Okey. Untuk tajuk ni macam agak macam susah sikit ke. Tak pernah pergi Kuala Terengganu ke? Belum sampai lagi. Siapa yang belum sampai angkat tangan? Belum sampai ke Kuala Terengganu. Oh. Okey, semua belum sampai. Belum sampai ya. Baik. Okey, cuti sekolah ni boleh pergi ke Kuala Terengganu. Okey, saya bagi 3 bintang untuk murid-murid kita untuk topik ini. Baik, tepukan untuk diri sendiri. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Zaki pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang geografi tingkatan 1 pertempatan di Malaysia. Cikgu Zaki, kita teruskan dengan pembelajaran kita. Cikgu, silakan. Okey, Fizi dan murid-murid di rumah, tadi kita bincangkan tentang sebuah bandar di Kuala Terengganu. Sekarang kita nak bincang tentang fungsi kawasan tersebut. Setiap tempat ada fungsinya tersendiri. Baik, cikgu. Okey, baiklah kalau murid-murid dah bersedia semua. Dah Angkat bersedia? tangan. Okey, baik kita nak lihat. Dan senyum. Inilah adik-adik Abang Fizi ni. Baik, cikgu. Fizi semangat, Fizi. Semangat, cikgu. Okey. Kalau semangat, Fizi, saya nak tanya soalan. Silakan, cikgu. Okey. Apa fungsi bandar? Fungsi bandar ni dia adalah penempatan yang padat dan Okey. juga adalah pusat perniagaan, cikgu. Ya, betul. 5 bintang terus saya bagi kat Fizi. Tengok Abang Fizi pun dapat 5 bintang. Okey. Hampa apa lagi? Okey, baik, cikgu. Okey, baik. Silakan. Kita lihat iaitu kita nak bincang fungsi pertempatan antara bandar dan juga di kawasan luar bandar. Dari segi aspek apa yang kita nak bincangkan? Iaitu dari segi aspek ekonomi, sosial dan juga kerajaan ataupun governance. Kerajaan ni dia ada peranan dia sendiri untuk menyusun atur pertempatan yang ada di Malaysia. Itu peranan kerajaan. Selain daripada kita ada tanah, Fizi ada tanah? Ada, cikgu. Ada tanah, ada harta lah. Ada tanah yang luas. Taklah luas mana, cikgu. Bolehlah. Segangkan kera, cikgu. Okey. Sekarang kira boleh buat rumah kan? Boleh, cikgu. Okey, apa yang Fizi nanti akan bina rumah itu akan menjadi sebuah pertempatan. Sama ada Fizi akan menambahkan kepadatan di sesuatu tempat atau Fizi akan jadikan kawasan itu berselerak, bergantung kepada kawasan di mana kawasan tersebut, di kawasan luar bandar atau di kawasan bandar. Di luar bandar, Di cikgu. luar bandar. So sama ada dia akan jadi kawasan berselerak ataupun berjajar. Okey, tak boleh jadi berkelompok sebab Fizi bukan kerajaan. Ya, cikgu. Okey, baik. Kita lihat dari segi konteks ekonomi. Yang pertama sikit adalah bandar pelancongan. Maksudnya bandar ni wujud disebabkan oleh sektor pelancongan. Contohnya adalah Port Dickson. Ada apa, Fizi? Port Dickson? Ada pantai yang cantik, cikgu. Ya, pantai. Orang Kuala Lumpur, orang-orang di sekitar nak turun pergi beredah pergi ke pantai. Jadi dia akan mewujudkan sebuah bandar yang makin lama makin berpesat dengan hotel-hotel dan sebagainya. Kemudian Bandaraya Melaka. Okey, Bandaraya Melaka ni ada apa? Saya nak tanya. Ada apa dekat Bandaraya Melaka? Siapa nak jawab? Okey, Okey, Kaushi. Silakan, Kaushi. Silakan Kaushi. Dengan penuh senyuman di hari ini. Kota A Famosa. Kota A Famosa. Famosa. Hebat. Okey, semua orang nak pergi ke Bandaraya Melaka sebab nak tengok
kawasan-kawasan bersejarah, antaranya adalah Kota Formosa. Okey, seterusnya adalah Bandar Pelombongan. Okey, disebabkan oleh penerokaan mineral ataupun kita sebut sebagai petroleum. Okey, ataupun gas asli di kawasan Petasuna, di kawasan Laut Cina Selatan. Jadi ada wujudnya pembinaan kawasan industri petrokimia. Contohnya seperti di Bintulu, Sarawak. Kemudian di Kertih, Terengganu. Mungkin Fizi lebih tahu. Kertih, Terengganu. Betul tak? Betul, cikgu. Okay, Kertih ni sebenarnya Fizi antara bandaraya atau bandar yang bercahaya pada waktu malam disebabkan oleh aktiviti petroleum, aktiviti industri petrokimia itu sendiri. Daripada jauh kita dah nampak dia punya cahaya. Cahaya. Cahaya lampu atau cahaya api? Api dan juga lampu, cikgu. Ya, betul Fizi. Ya. Okey. Okey, seterusnya kita nak lihat juga adalah bandar teknologi maklumat, iaitu bandar ni wujud disebabkan oleh ICT ataupun maklumat telekomunikasi. Kemudian antaranya adalah di Cyberjaya. Cyberjaya ni sebenarnya kita cuba untuk ambil idea, iaitu lembah silikon di Amerika Syarikat. Okey, kemudian seterusnya adalah Taman Teknologi Malaysia, yang antaranya adalah fokus kepada produk-produk atau bahan-bahan berkaitan dengan teknologi maklumat. Dihimpunkan semua syarikat-syarikat teknologi maklumat berada di Cyberjaya. Baik, cikgu. Okey, baik. Seterusnya kita akan lihat pula iaitu dari segi aspek bandar pelabuhan. Okey, iaitu disebabkan oleh terbentuknya biasanya bandar pelabuhan di pinggir pantai. Okey, iaitu aktiviti perkapalan, aktiviti penguatkuasaan maritim. Antaranya adalah Pasir Gudang di Johor. Kemudian di Pulau Pinang ataupun Georgetown Pulau Pinang. Mungkin murid-murid dekat sini duduk di seberang Jaya kan? Okey, murid-murid di rumah nak tahu apa yang ada di pelabuhan Pulau Pinang. Siapa yang nak cuba? beritahu? Cuba angkat tangan. Ya, Arvin, Baik, silakan. Arvin. Orang Seberang Jaya, silakan. Apa yang menarik di Seberang Jaya? Cruise. Ada cruise. Ada cruise. Lagi ada apa lagi? Cruise saja. Ferry tak ada. Ferry kita nak ke pulau. Daripada seberang nak ke pulau kita naik ferry. Betul, Arvin? Betul, cikgu. Betul. Arvin pun dah macam tak ingat dah. Okey, sebab Pulau Pinang ni biasanya sebab Pulau Pinang ni adalah dia ada pulau dan dia ada tanah besar. Dia adalah kawasan-kawasan pelabuhan. Okey. Seterusnya kita akan lihat pula iaitu bandar berasaskan kepada perindustrian, iaitu dari segi aktiviti ataupun bidang-bidang pengeluaran ataupun kejuruteraan ataupun dari segi teknikal, antaranya adalah Shah Alam Selangor, dan masih lagi di Pulau Pinang iaitu di Perai. Okey, murid-murid ada yang nak kongsi dengan murid-murid di rumah tentang Perai ni. Ada apa dekat Perai? Cuba cerita sikit. Silakan. Siapa nak jawab angkat tangan? Okey, Alif, silakan. Alif. Ada apa di Perai ni? Kilang. Kilang. Ada berapa banyak kilang? Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak kilang. Okey. So peranan kilang yang banyak itu menyebabkan kawasan tersebut makin lama makin padat disebabkan oleh kehadiran ramai penduduk untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Okey, baik. Kita sambung lagi, itu berkaitan dengan dari segi aspek sosial. Okey, yang pertama adalah bandar diraja. Okey, antaranya adalah kediaman-kediaman rasmi iaitu sultan ataupun raja. Biasanya orang datang untuk melihat bandar-bandar melibatkan kediaman rasmi sultan. Jadi dia merancangkan sektor pelancongan, antaranya adalah di Pekan Pahang, Kuala Kangsar di Perak dan juga salah satu di Arau Perlis. Seterusnya adalah bandar satelit. Okey, bandar satelitnya fizinya sebenarnya adalah bandar ni wujud berhampiran dengan bandar utama. Contohnya kita lihat Kuala Lumpur sangat padat. Jadi ada bandar satelit yang berdekatan dengan Kuala Lumpur iaitu Petaling Jaya. Begitu juga dengan Seremban. Jadi ada bandar satelitnya adalah di Senawang Negeri Sembilan. Sebenarnya bandar satelit ini menjalankan fungsi yang sama seperti mana di bandar di Kuala Lumpur. Okey, fungsi yang sama, jadi kita boleh dapatkan kemudahan yang ada di Kuala Lumpur tapi ada juga di Petaling Jaya. Okey, seterusnya adalah bandar pendidikan iaitu ini adalah dasar kerajaan. Kita wujudkan universiti. Antaranya adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bila kita wujudkan Universiti Pendidikan Sultan Idris ini di Tanjung Malim Perak, memberi peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar dari segi perniagaan, peluang sebagai pensyarah, kemudian peluang juga sebagai kaki tangan universiti. Okey. UPSI ini untuk apa?
Fizi nak jawab atau murid-murid nak jawab? Kita serahkan kepada adik-adik kita ni. Okey, ya, murid-murid. Kaushi nak keluarkan apa? Universiti UPSI ni dikeluarkan siswazah yang macam mana? Guru. Guru. Kaushi nak jadi cikgu ke sebelum ni? Lepas ni? Nak jadi cikgu? Okey, tak nak. Okey. Baik Kaushi. Okey, kalau tak nak, Kaushi boleh pergi ke bidang lain. Benar. Okey, sama ada bidang industri, bidang kejuruteraan dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah dasar kerajaan ataupun governance. Okey, yang pertama adalah iaitu bandar pertahanan. Okey, ini adalah dasar kerajaan wujudkan pangkalan tentera menyebabkan berlakunya di bandar. Okey, berkembang daripada kawasan luar bandar atau kawasan kampung atau kawasan pinggir pantai menjadi sebuah pangkalan tentera. Okey, contohnya di Lumut Perak. Ini adalah untuk tentera laut. laut. Kemudian Port Dickson di Negeri Sembilan. Ya. Okey, seterusnya adalah iaitu bandar pentadbiran. Okey, saya nak tanya ada gambar keluar dekat situ. Dekat slide kita ada gambar keluar. Di mana ni? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Arvin, silakan Arvin. Silakan Arvin. Putrajaya. Putrajaya, iaitu pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Okey, daripada kawasan pertanian kita tukar kepada kawasan pentadbiran yang telah tersusun lengkap dengan pertempatan baru dan juga pusat pentadbiran kerajaan. Dan selain itu kita ada juga ibu negeri yang ada di Malaysia juga terbentuk disebabkan oleh dasar kerajaan kerana menjalankan fungsi pentadbiran itu sendiri. Antaranya adalah Kota Kinabalu, Sabah, kemudian Kuantan, Pahang dan Kangar Perlis. Okey, seterusnya adalah bandar sempadan. Maksudnya sempadan antara Malaysia dan luar negara lain. Okey, antaranya Thailand, cikgu. Thailand. Okey. Bandar sempadan ni adalah pintu masuk atau pintu keluar masuk antara Malaysia ke negara lain. Contohnya paling dekat dengan kita adalah seperti di Kelantan ataupun di Perlis. Antara contohnya adalah Rantau Panjang Kelantan dan Padang Besar Perlis. Pernah pergi ke Padang Besar? Orang Pulau Pinang mesti pernah pergi ke Padang Besar. Takkan tak pernah pergi Padang Besar, kan? Betul tak? Tak pernah lagi? Tak tahu nak jawab. Okay. Belum sampai ke Thailand? Belum sampai Fizi? Saya kerap kali ke Thailand, cikgu. Melalui Rantau Panjang atau Padang Besar? Semua kawasan saya pernah masuk, cikgu. Okay. Paling banyak sekali di mana? Di Rantau Panjang, Rantau cikgu. Panjang. Sebab Fizi orang Kelantan, Ya, betul? cikgu. Okey. Apa ada dekat Rantau Panjang tu? Rantau Panjang tu dia ada kawasan bebas cukai, Bebas cikgu. cukai. Jadi kita boleh dapatkan barang-barang yang murah di sana. Okay. Sungai Golok ada? Ada, cikgu. Okey. Naik bot ataupun lintas melalui Saya JP? naik motor, cikgu, ke sana, Naik cikgu. motor je? Ya, cop Okey. pasport, cikgu. Asyik baik Fizi tak cakap saya berenang tadi. Okey. Baik, cikgu. Baik Fizi dan murid-murid di rumah, Ya, cikgu. kita sambung pula dari segi fungsi pertempatan di kawasan luar bandar pula. Ada sedikit banyak perbezaan antara bandar dan juga luar bandar. Okey, yang pertama sekali dari segi ekonomi, di kawasan luar bandar ni menjalankan kegiatan ekonomi yang berbeza iaitu antaranya adalah pertanian, penternakan, perlombongan atau industri desa ataupun makanan. Okey, kalau tadi kita dah bincang, kalau industri desa ni biasanya di kawasan luar bandar ni contohlah. Boleh tak murid-murid tolong kawan-kawan kita di rumah contoh industri desa? Dekat kawasan mana tu? Siapa nak jawab, angkat tangan. Contoh industri desa. Contoh. Orang Silakan. kampung ni dia buat apa? Apa orang kampung ni buat dia? Ada ke? Okey, Alvin. Baik, Alvin, silakan. Silakan. Pertanakan dan pertanian. Pertanian. Tapi yang itu adalah peternakan itu peternakan. Tapi saya cakap tadi adalah industri desa. Ya. Industri desa buat anyaman tikar ke, buat kraft tangan ke. Buat kraft tangan. Okey. Kalau makanan, industri desa berasaskan makanan. Dia buat apa? Ya, Kaushi. Silakan Kaushi. Keropok. Keropok ikan. Keropok, kerepek. Belacan. Okey, kemudian ikan kering. Ikan pekasam, cikgu. Pekasam. Okey. Mungkin Kaushi tak pernah makan pekasam. Cuba rasa, Kaushi. Memang sedap. Baik, seterusnya adalah dari segi sosial. Di bandar, kalau kita bandingkan dengan di luar bandar berbeza. Contohnya luar bandar adanya hospital. Okay, kalau di luar bandar ni ada klinik kesihatan. Kemudian ada perkhidmatan pos, bekalan air dan elektrik lah. Okey, so dari segi sosial ni agak berbeza. Kalau klinik dia lebih kecil berbanding dengan
hospital lah. Jadi kalau orang luar bandar nak dapat kemudahan kesihatan terpaksa pergi ke bandar. Kerana di sana ada hospital. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula iaitu dari segi kerajaan. Okey, iaitu perkhidmatan pengurusan pentadbiran. Okey, agak berbeza sebab biasanya di bandar-bandar ni banyak pejabat-pejabat kerajaan, tapi di sini peranan diambil alih oleh pejabat penghulu ataupun tok batin ataupun ketua kampung ataupun tuai rumah atau penggawa. Okey, kalau tok batin ni untuk siapa? Tok batin Tok ni batin. ketua kepada siapa ya? Untuk etnik mana? Ya, Alif. Silakan Alif. Orang asli. Ya, orang asli. Pandai. Kalau Hebat. tuai rumah? Ya, Arvin, silakan. Silakan Arvin. Etnik Sabah. Okey, ini Etnik Sabah. kaum Iban kaum Iban di Sarawak. Sarawak. Okey. Kemudian Balai Raya itu juga memainkan peranan sangat penting untuk menghimpunkan orang-orang kampung dan menjalankan kegiatan kemasyarakatan, contohnya kenduri kahwin. Kemudian banyak lagi lah, banyak program-program dijalankan di Balai Raya. Okey. Saya ingat saya dah bincangkan tentang fungsi luar bandar dan fungsi bandar. So kita nak bincang, kita nak tanya, nak bincang lagi. Salah satu daripada soalan yang sangat penting yang murid kena jawab dan Fizi kena bantu. Baik, cikgu. Okey, baik. Kita lihat apa soalannya. Apakah soalannya? Ada dua lokasi yang saya letak di sini, iaitu lokasi DA dan lokasi DB. Okey, saya nak tanya Fizi lah, lokasi DA ni di mana? Ini saya rasa dekat kawasan Sabah, cikgu. Sabah, iaitu di Kundasang, Kundasang, Sabah. cikgu. Kalau B, Di Kuala Lumpur, cikgu. Kuala Lumpur. Ada Okey. bangunan yang tertinggi dekat Malaysia setakat ini, cikgu. Okey, betul Fizi. Okey. Bagi lagi 5 bintang dekat Fizi. Nah, tengok. Tepuk sikit adik-adik. Okey. Tepuk untuk abang. Baik, cikgu. Okey, Fizi dan murid-murid kita dalam talian, kita lihat soalan. Bincangkan tentang jenis dan pola pertempatan serta perbezaan fungsi pertempatan berdasarkan kepada lokasi A dan lokasi B. Baik, kita tengok jenis dulu. Jenis DA. Apakah jenisnya? Siapa Jenis yang pertempatan jawab? DA. Ya, Arvin. Silakan, Arvin. Arvin dulu. Silakan Arvin. Pertempatan luar bandar. Luar bandar. Luar bandar. Okey, kalau B? Kalau B, Adif tadi nak jawab. Adif. Silakan Adif. Pertempatan bandar. Bandar. Okey, kalau pola pertempatan pula kita lihat. Okey, DA. Pola pertempatan DA. Bagaimana Ya, Kaushi. Silakan. Kaushi. Pola pertempatan berak. Berselera. Betul. Okey. Kemudian DB, lokasi DB. Kita tanya Alif. Alif belum cakap lagi. Berpusat. Berpusat. Okey. Tak apa, kita semak dulu jawapan sama ada betul ataupun tak. Silakan, cikgu. Okey, baik. Okey. Betul lah. Lokasi A tadi adalah kawasan luar bandar iaitu di Kundasang, Sabah. Kemudian lokasi DB adalah bandar iaitu Kuala Lumpur. Kemudian pola pertempatan adalah berselera untuk di lokasi A dan di lokasi B adalah berpusat. Kemudian kita lihat fungsi antara lokasi A dengan lokasi B. Okey, lokasi dia. Okey, dekat sini adalah kegiatan pertanian, industri desa, makanan dan juga penternakan. Okey, kalau di lokasi B, boleh tak kita bincangkan? Lokasi B ni apa fungsi dia? Fungsi di lokasi B iaitu di Bandar Kuala Lumpur ni. Apakah fungsinya? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Baik, Adif. Okey, silakan Arvin. Bandar pentadbiran. Bandar pentadbiran. Okey. Orang lain pula? Bandar apa lagi? Ya, Alif, silakan. Silakan, Alif. Bandar pendidikan. Bandar pendidikan. Okey, lagi? Nampaknya Adif belum lagi menjawab. Silakan, Adif. Okey, dia angkat Adif, tangan. silakan. Silakan. Bandar pelancongan. Bandar pelancongan. Orang nak pergi tengok Menara Kuala Lumpur. Okey, menara yang tertinggi di Malaysia. Okey, ada lagi satu? Ada tak lagi satu? Dah tak tahu dah? Okey. Bandar perniagaan tak ada? Okey, pentadbiran, perniagaan. Boleh penternakan di bandar? Boleh kita buat penternakan di bandar? Boleh tapi tak sesuai, cikgu. Tak sesuai. Okey, kalau buat pertanian di bandar?
Kita menggunakan teknologi yang terkini, cikgu. Okey, kena gunakan teknologi yang terbaru lah. Ya. Okey, tak boleh gunakan teknologi tradisional. Ya. Okey, baik murid-murid. Kita teruskan lagi dengan perbincangan yang ketiga. Baik, silakan, cikgu. Okey. Dah bersedia? Diam je. Takut kan dengan saya? Okey, Bersedia, baik. cikgu. Yeay. Okey, baik, cikgu. Okey, untuk perbincangan yang ketiga kita nak lihat. Bincangkan tentang jenis dan pola pertempatan di kawasan tempat tinggal anda. Okey, semua tinggal di Seberang Jaya ke? Ada tinggal di tempat lain? Alif tinggal di mana, Alif? Bertam. Bertam di mana, Alif? Kepala Batas Pulau Pinang. Kepala Batas Pulau Pinang. Baik. Okey, Kepala Batas makin berkembang juga. Okey, tapi tidak sehebat Seberang Jaya. Benar. Okey, kita nak lihat jenis pertempatan di Seberang Jaya. Ha. Cepat, Kaushi, Arvin dengan Adif ni tinggal di Seberang Jaya. Ha. Jenis pertempatan. Arvin, Ya, Arvin. baik Arvin. Arvin semangat nak jawab. Okey, silakan Arvin. Cikgu. Jenis pertempatan di Seberang Jaya. Pertempatan bandar. Bandar. Okey, kalau pola kita tanya orang lain pula. Kenapa kamu katakan pertempatan Seberang Jaya itu adalah bandar? Sebab mempunyai kemurahan asas yang minimum, yang maksimum. Okey, Oh, yang maksimum, maksimum. yang banyak. Okey, Banyak baik. betul. Kita lihat pula pola pertempatan di kawasan Seberang Jaya. Ha. Okey, ada nak jawab? Pola pertempatan. Okey, Adif, silakan. Silakan, Arif. Berpusat. Okey, berpusat. Apa buktinya kamu kata berpusat? Kuatkan hujahmu. Ya? Bangunan dia dibina secara rapat-rapat. Rapat-rapat. Okey, lagi? Ada lagi? Apa lagi? Tak ada jalan raya? Ada itu. Jalan raya tu macam mana? Jalan kampung ke? Jalan raya yang luas ke? Macam mana? Lebuh raya ke? Ha, bertingkat-tingkat. Ada ke tak macam Seberang mana? Jaya tu ada jalan raya ke lebuh raya? Lebuh Raya Utara ke Selatan. Betul. Hebat, Okey. Adik bang. Hebat. Okey, ada lagi tak? Fungsi Seberang Jaya ni. Ha. Di segi perniagaan. Ada tak? Ada banyak kedai tak kat situ? Kaushi? Kedai besar atau kedai kecil atau kedai runcit? Cepat Alif. Ada kedai besar. Kedai besar, ada pusat perniagaan yang sangat besar. Kemudian dari segi pentadbiran, ada tak pejabat-pejabat kerajaan yang besar-besar di kawasan Seberang Jaya? Ya, Arvin, silakan. Ya, Arvin, silakan, Arvin. Pejabat kerajaan. Ke ada sekolah kamu je? Arvin? Okey, Arvin. Ada immigration ke? Ada jabatan pengangkutan jalan ke? Ada balai polis yang besar ada? Tak terbayang ke Arvin? Mungkin ada masalah teknikal di Ada situ, cikgu. pertempatan KWSP. Ya, Arvin? Ada KWSP? Ada bangunan KWSP. Ada bangunan KWSP di besar. sana. Mungkin KWSP itu dekat dengan rumah Arvin. Okey. Baiklah. Okey, terbaik kamu dah bincangkan, dah kongsi dengan murid-murid kita di rumah tentang Seberang Jaya. Itu dari segi jenis dan pola pertempatan yang ada di Seberang Jaya. Okey. Baik, cikgu. Berapa bintang nak hadiahkan kepada adik-adik saya ni, cikgu? Okey, saya bagi 4 bintang. Ya. Okey. Baiklah, cikgu. Kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pertempatan di Malaysia itulah dia topik pada hari ini dalam Menengah Rendah bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Zaki. Hari ini kita belajar tentang geografi tingkatan 1. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton kita pada hari ini, yang tak ubah stesen,
Terima kasih banyak-banyak Abang Fizi sayang kepada semua. Baik Cikgu Zaki, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini Cikgu. Okey Fizi, tadi murid-murid kita telah berkongsi kawasan di Seberang Jaya. Ya, cikgu. Sekiranya kamu nak ke utara, ke Perlis, ke Langkawi, mesti lalu Seberang Jaya. Betul Fizi? Benar, cikgu. Melalui Lebuh Raya Utara Selatan. Okey, baik. Tapi kali ini kita nak tanyalah murid-murid tentang idea-idea baru apa yang diimpikan untuk pertempatan di masa hadapan. No. Okey, apa yang diimpikan? Baiklah, kita lihat perbincangan yang keempat iaitu idea pertempatan lestari. Okey, apa maksud lestari ni? Okey, ada nak cuba. Okey, Kaushi dah semangat. Okey, silakan Kaushi. Lestari. Pembangunan yang mengekalkan konsep pemeliharaan alam sekitar. Oh, Okey, sangat betul, hebat Cikgu. Okey. Mengekalkan maksudnya apa yang kita ada. Kita ada sungai, kita ada alam sekitar, kita ada hutan, kita ada pantai, kita ada semua benda kita dapat kekalkan. Masih kita kawal, masih lagi terjaga. Sebenarnya adalah untuk generasi akan datang. Benar, Sekiranya kita rosakkan, jadi kita tak akan simpan untuk generasi akan datang. Dengan rosakkan ekosistem je. Itu maksudnya lestari. Tapi apa pula pertempatan yang lestari? Okey, bagaimana kita nak lihat contoh pertempatan lestari? Okey. Kita dapat lihat di sini antara contoh pertempatan lestari iaitu di kawasan bandar. Kita ada iaitu pemantauan aras air. Biasanya di kawasan sungai. Jadi kita nak pantau bila hujan yang lebat. Jadi sungai dia ada penggera, dia akan bagi amaran supaya kita bersiap sedia untuk mungkin air sungai akan melimpah. Banjir Cikgu. Banjir. Maksudnya dia ada amaran awal. Kemudian yang kedua, kita ada pemantauan alam sekitar iaitu biasanya di kawasan kilang ataupun industri yang membebaskan gas. Daripada aktiviti industri itu membebaskan gas, kita kawal, kita pantau apa yang dikeluarkan ke udara. Kemudian seterusnya adalah pengesan untuk kanak-kanak dan orang tua yang melintas jalan, biasanya di bandar. Okey, kemudian pemantauan lalu lintas. Okey, kemudian pelupusan sampah secara pintar, maksudnya mungkin buat 3R, okey, mengurangkan reuse ataupun recycle ataupun lampu isyarat pintar. Okey, boleh mengesan bilangan kereta yang banyak, jadi dia dapat bagi tempoh lebih banyak untuk pergerakan kenderaan. Kemudian seterusnya adalah parkir kereta pintar. Yang ini mungkin Fizi suka. Sebab apa Fizi? Sebab menyenangkan kita Cikgu. Ya, dapat menyenangkan kita untuk mencari tempat parkir kereta. Ya, Cikgu. Okey, soalannya adalah cadangkan idea pertempatan lestari di kawasan persekitaran masing-masing untuk masa hadapan. Apa yang kamu impikan? Siapa yang nak cadangkan dulu ni? Angkat tangan. Silakan. Ya, Baik Arvin. Arvin. Hebatlah Arvin hari ini. Silakan Arvin. Sangat aktif dia hari ini Cikgu. Silakan. Saya nak kereta api laju seperti Shinkansen di Jepun. Oh. Dan berdekatan dengan tempat tinggal saya. Supaya dapat jimatkan masa untuk pergi dan balik kerja dan lebih mesra alam. Maksudnya kena ada Kereta api laju, Cikgu. Kalau Shinkansen 320 km per jam. Kita buat lagi laju Cikgu. 500 km sejam Cikgu. Okey, boleh. Semuanya adalah terletak kepada dasar kerajaan tadi ya. Okey, bagus idea. Okey, dapat menjimatkan masa. Okey, kamu boleh tinggal di luar bandar dan bekerja di bandar. Okey, 1 jam dah sampai ke rumah. Okey, tak perlu, kita dapat elakkan daripada trafik. Okey, kesesakan trafik. Okey, seterusnya idea lain pula. Silakan. Siapa nak bagi lagi idea ni? Angkat tangan. Okey, Baik, Kaushi. Silakan Kaushi. Saya nak pertempatan yang jimat tenaga elektrik seperti solar panel di atas bumbung rumah untuk menghasilkan elektrik supaya mengurangkan kos bil elektrik. Baik, ini pun Kaushi. hebat Cikgu. Kaushi dah fikirkan tentang bil elektrik. Okey. Kaushi suka membazir atau tak ni? Mesti tak suka membazir, betul tak? Yang lain suka membazir elektrik ke tak? Betul. Tak suka, tak suka. Okey, itu antara contohlah. Nanti kita mak marah, pasang Cikgu. solar panel, kita dapat mengurangkan penghasilan elektrik melalui penggunaan arang batu yang banyak menjejaskan kualiti udara. Okey. Seterusnya ada lagi. Silakan. Silakan. Siapakah yang nak menjawab? Okey, Baik, Adib, silakan. Idea yang seterusnya. Saya impikan taman rekreasi yang lengkap dengan kemudahan yang dekat dengan tempat tinggal saya. Okey, nak apa? Nak apa di taman Nak apa? Beritahu nanti Fizi tolong. Abang Fizi tolong. Kemudahan yang lengkap itu seperti kolam renang,
laluan jogging, Baik. udara yang bersih, Aha. peralatan bersenam dan pokok-pokok yang menghijau di sepanjang jalan. Oh, hebat jawapan ni, cikgu. Banyak impian dia. Mhm. Okey, kolam renang. Kolam Okey, renang, insyaAllah. biasanya ada tasik saya tak boleh berenang. Betul. Tapi Adif nakkan kolam renang. Okey. Baik. Idea yang bagus. Seterusnya. Okey, yang terakhir. Silakan. Alif, silakan Alif. Alif. Saya ingin rumah saya dilengkapi dengan peralatan pintar. Seperti Contohnya alat kawalan jauh Untuk? untuk menutupi Swiss Oh, nak tutup melalui Swiss. telefon bimbit. Swiss elektrik. Semua dikawal dengan menggunakan telefon bimbit. Telefon bimbit. Okey. Oh, baik. Maksudnya duduk kat jauh, duduk di Kuala Lumpur boleh tutup lampu lah. Dekat rumah kat Penang. Dekat rumah dekat Penang. No. Kalau kita sidai baju, bila nampak hujan ada sensor, so dia akan kesan hujan, jadi kita boleh simpan baju tu di kawasan yang Teduh. jauh teduh ataupun jauh daripada hujan lah. Kemudian kalau lampu terlupa tutup, air terlupa tutup, boleh tutup secara automatik. Ha, memang hebat. Okey, 4 idea yang sangat baik. So saya Baik, bagi cikgu. 5 bintang 5 untuk bintang murid-murid kita di untuk rumah. adik-adik abang. Okey, Baik, Fizi. cikgu. Kita dah banyak bincang berkaitan dengan pertempatan, iaitu antaranya jenis pertempatan, pola pertempatan, fungsi di luar bandar dan bandar. Apa pun yang penting, kita kena utamakan pertempatan lestari untuk memastikan kehidupan generasi akan datang dapat kekal, dapat kita nikmati bersama seperti mana yang kita nikmati hari ini, Fizi. Boleh ingat murid-murid? Boleh. Pertempatan lestari. Mestilah boleh. Okey, Fizi. Murid-murid di rumah boleh melalui portal Delima untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan dengan pertempatan di Malaysia, Fizi. Baik, cikgu. Bagaimana dengan prestasi mereka keseluruhan pada hari ini, cikgu? Okey, keseluruhan saya bagi 5 bintang semua. Sangat aktif, dapat memberikan idea-idea yang sangat bernas kepada kita semua dan juga murid-murid di rumah. Dan Fizi juga. Ya, cikgu. Saya bagi 5 bintang untuk 5 Fizi. bintang. Sama-sama dapat 5 Okey. bintang. Baik, terima kasih kepada Cikgu Zaki kita daripada SMK Penanti Bukit Mertajam Pulau Pinang. Terima kasih kepada keempat-empat orang adik Abang Fizi ni daripada SMK Seberang Jaya Pulau Pinang. Terima kasih adik-adik dan terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita iaitu Cikgu Rohaya Muhammad Hatta daripada SMPK Vocational Indahpura Kulai Johor. Baiklah, teruskan menonton di TV kerana kami menjadikan bermacam-macam ilmu yang menarik untuk ditonton kepada semua. Jaga diri baik-baik, jangan nakal-nakal, okey? Fokus dalam kelas. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.